Ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang belum dapat nanti kalian nanti kalian. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil karim wa alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hafaz qulubana wa hafaz quluba auladana wa abna'ana zurriyatana kama hafazta qulubal muttaqin waj'alna waj'alhum minas salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Awak dah ambil tadi kiah? Mana kiah tadi? Mana? Dah ambil kitab tadi? Dua kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ni saya nak terangkan minggu depan Kitab yang baru beli tadi tu minggu depan kita baca sekali surah Al-Kahfi. Bawa tiap-tiap minggu kelas belajar. Supaya awak mahir sikit dia punya doa nanti kita sama-sama buat baca suatu Kahfi, suatu Muluk, suatu Waqiah, Ar-Rahman. Kita baca semua sekali sama-sama. Satu minggu satu surah. Boleh sekali belajar satu surah. Habislah nanti. Dan bawa setiap kali kemudian kita ambil esok apa tu doa-doa tu. Kita baca sama-sama. Lepas tu buatlah sendiri nanti. Dah kita buka kitab ni muka surat berapa? Amboi, dah nak habis Habis besok kita belajar tauhid. Tauhid belajar pada awal belajar. Risalah tu tauhid besok. Ada kitab cari dulu. Dah ada Siapa ngajar dulu? Ustaz apa? Perempuan. Dah habis dah belajar. Dia ni mana pergi? Oh. Siapa nama dia? Perempuan tak apa kita dah separuh belum? Ulang balik daripada Mabadi Ilmu Tauhid tu saya nak tanya, awak dah belajar kan? Mabadi Ilmu Tauhid. Apa makna Mabadi? Mabadi Ilmu Tauhid apa? Badi ke Mabadi? Maknanya punca-punca terbit ilmu Tauhid. Daripada 10 tempat. Itu Mabadi punya tempat mula terbit. Itu Mabadi. Seperti daripada Quran. Itu dia mula terbit daripada Quran hadis. Tempat ambilan dia. Kan ada dia, bahasan dia. Itu dia. Itu nama dia Mabadi. Besok saya terangkan. Tauhid ni nak berhati-hati. Itu yang kata orang Wahabi cakap apa? Zikir dalam Etiop ni kan cakap, kalau zikir nama Allah tak boleh kan? Tak ada makna kata. Dia bodoh, mana tak tahu makna. Dia tak mengaji Arab.
Saya dengar mana dia ceramah dekat Seremban, dekat Perlis, kampung Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada dengar? Dia buat kampung tu. Sultan dia punya naungan dia, Mufti Perlis kepala dia. Ahli-ahli forum dia, saya tengok semua yang dia cakap tu banyak bercanggah dengan Ahli Sunnah. Macam dia kata doa orang hidup pada orang mati tak sampai, buat kenduri arwah bid'ah. Ini semua dia buat, sekali dia buat kampung besar. Tapi di Perlis je lah, negeri lain tak mahu buat. Negeri lain memang ada Ahli Sunnah wal Jamaah, tak payah sebut kampung Ahli Sunnah pun. Dia kampung Ahli Sunnah tapi dia nak memunahkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi berhati-hati lah. Kalau nak pergi sana pun tengok-tengok. Penceramah-penceramah dia cuma tengok. Saya dah tengok yang semalam tu yang cakap zikir tahlil tak payah tu. Zikir Allah tadi. Mufti Johor dah tahan lama dah. Tak dibenarkan masuk di negeri Johor. Ustaz Fahrul Razi nama dia. Serban besar. Kelulusan doktor. Itu sebab saya cakap tadi. Kita ni belajar agama, cikgu kita yang dah buat, atuk-atuk kita dah buat tu betul semua. Tak ada salah. Yang salah seperti dia buang rancak, itu salah lah. Orang tua dulu kan sakit buang rancak ke laut, buang baju, buang apa. Itu salah lah. Percaya buang tu, itu salah lah. Tapi kalau buat tahlil, buat apa salah pula? Baca Quran, baca Yasin malam Jumaat, semua bid'ah. Allah suruh kita baca Quran, tak sebut bila-bila kita nak baca. Allah juga tak cakap tempat-tempat yang tak boleh, kecuali tandas saja, tempat yang najis saja. Masjid boleh, kat rumah boleh, bawah pokok boleh, atau pokok boleh. Pula dia mengatakan malam Jumaat tak boleh. Sedangkan malam Jumaat ni penghulu segala malam. Jadi kita kena faham lah, jangan ikutkan sangat dalam ni. Dengar boleh, kalau faham awak dengar tak apa. Anak-anak kita jangan kita beri dengar. Ini semua dah bercanggah. Dia kata Allah tak ada makna. Kan kita dah belajar besok dalam risalah tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Daripada kalimah la ilaha illallah. Mana dia tauhid al-uluhiyah? La ilaha illallah. Maknanya uluhiyah, tiada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah. Itu tauhid uluhiyah. Itu tauhid uluhiyah. Tuhan tu saja yang kita sembah. Kemudian tauhid apa tu? Uluhiyah, tauhid ubudiyah. Allahus Samad. Itu dia. Engkaulah Tuhan tempat kami berhajat. Kami menyembah, tak ada yang lain. Itu tauhid rububiyah. Engkaulah yang mentadbir. Kemudian asma wa sifat, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Engkau tidak beranak dan diberanakkan. Engkau tidak serupa dengan yang baru. Itu yang kita belajar. Laisa kamitslihi syai'un. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah bersalahan dengan yang baru. Itu ada ulama kupas. Ini terkandung tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni jadi kita kena tunjuk, kena faham. Jadi apa kali kita la ilaha illallah, ada tauhid ketuhanan. Allah saja yang kita sembah. Percaya Allah saja yang mentadbir alam dan sebagainya. Kemudian Allah yang tempat kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah yang mentadbir segala-galanya. Allahus Samad. Engkaulah tempat kami tumpukan segala hajat kami. Engkaulah yang melaksanakan sesuatu dan sebagainya. Lam yalid wa lam yulad. Engkau tidak serupa dengan, seperti kau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kau bukan anak, kau bukan mak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dirimu tidak serupa dengan yang lain. Macam itulah belajar tauhid. Ini kata tak boleh belajar tauhid ni, tak boleh belajar bid'ah. Ini semua karut semua. Akhir zaman ni Nabi dah pesan, umat aku akan berpecah 73 dari segi akidah dan fahaman. 72 masuk neraka, satu saja yang masuk surga. Sahabat tanya, manhum ya Rasulullah?
Puak kau yang satu tu yang mana masuk surga? Nabi kata ahlul sunnah wal jamaah. Siapa dia ahlul sunnah wal jamaah? I'tiqad dia, keimanan dia, keyakinan dia, ibadah dia, cara hidup dia sama dengan amalan-amalan orang-orang yang saleh, amalan sahabat dan amalan yang Nabi tunjuk kepada sahabat. Lepas tu Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah engkau bagaimana engkau lihat aku semayang. Kita tak dapat tengok Nabi semayang, sahabat semayang. Kita tak dapat tengok sahabat tabi'in semayang. Tak dapat tengok orang-orang salih semayang, kita dapat tengok. Dia buat kitab, buat apa, kita dapat tengok. Dia ajar pula kita hingga kita dapat semayang bagaimana Nabi semayang. Betullah dalam Nabi kata usalli itu hukum dia sunat. Usalli fardhu zuhri arba'ah itu sunat. Itu nama dia bukan niat, lafaz niat itu sunat. Kalau tak sebut pun tak apa. Allahu akbar, yang penting niat. Niat saja aku sembahyang fardu zuhur, itu niat. 4 rakaat tunaikan Allah Taala itu sunat. Yang wajib saja aku sembahyang fardu zuhur, itu yang wajib. Usalli sunat, menolong bagi hati. Saja aku sembahyang. Mana Allah akbar bukan kerja lain, sembahyanglah. Dia kata bid'ah. Usalli ni bid'ah. Itu semua bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar ahli sunnah wal jamaah ni biar betul lah tauhid nanti. Kita jangan sebut yang 72 tu, kita tak sebut nanti dia marah kita. Siapa yang lain daripada pahaman ahli sunnah, Nabi cakap, bukan kita cakap ahli neraka. Wallahu alam. Dah. Jadi kita kata Wahabi ke, kata Syiah ke, orang marah. Jadi masing-masing semaklah kepercayaan kau macam mana. Macam mana. Yang ada Mujassimah. Banyak Mujassimah ni Allah berjisim kata dia. Pasal apa? Contoh dalam Quran kata, macam kita sembahyang wajah tu wajhah lillazi. Aku halakan mukaku kepada mukamu ya Allah. Dia kata muka Allah ni macam muka kita lah. Itu salah, itu adalah Mujassimah. Masa Tuhan duduk di aras seperti Tuhan duduk atas kursi, itu Mujassimah. Tuhan duduk tu mana Allah menguasai, Allah menguasai dengan pemerintahannya. Itu maknanya duduk di atas aras, atas kerajaannya. Bukan duduk atas kursi, bukan duduk dekat langit. Tuhan tak bertempat. Itu kita kena belajar tu bab-bab tu, supaya kita elak cakap kita. Jadi ini hari muka surat berapa? Oh, dah habis Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan semalam malam mengajar mana? Pak Haji Baki. Samalah sini. Hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Mari kita dah terangkan sembahyang ini perintah Allah Taala. Tanggungjawab mak bapak memberatkan anak-anak supaya mengerjakan sembahyang, dan pesanan-pesanan Nabi pada orang yang meninggalkan sembahyang. Siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, hukum dia kafir. Betul? Ini kena tengok, jangan kata orang kafir dia tak sembahyang zuhur, kafir. Kafir di sini ada 7 makna. Ayat macam ni. Kalau dia meninggalkan sembahyang, saya ulang balik, dia meninggalkan sembahyang kerana dia menolak hukum, itu baru kafir, baru tanggal iman dia. Faham? Ada tak orang meninggalkan sembahyang, tak sembahyang kerana dia tak percaya sembahyang? Ada kan? Macam orang kafir lah. Itu dia. Kalau dia tak menolak sembahyang, kafir. Kalau dia tak sembahyang, fasik, berdosa besar. Tapi dia tak tolak hukum, malas lah kata dia. Kenapa tak tutup aurat? Malas, panas. Itu tak jadi kafir. Kenapa tak tutup aurat? Alah, tak payah. Cina tak tutup aurat pun sihat juga. Itu kafir. Dia dah menolak hukum. Kalau dia kata rimas lah ustaz, musim panas tak boleh. Itu dosa sajalah. Kena taubat. Itu tak. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang ni, kalau dia kata hukum tu tak wajib, dari kafir. Kalau dia meninggal kerana malas, fasik. Fasik ni maknanya tak senonoh, berdosa besar. Dia dah mengaku Islam tapi dia tak nak beramal dengan Islam. Tak sempurna iman dia. Itu fasik. Hukum dia berdosa. Taubat, tak taubat masuk neraka. Jangan main-main. Sembahyang. Diceritakan Nabi orang yang tak sembahyang ni,
Satu masa tukang gali kubur dia mati. Gali kubur dia mati, dah siap kubur, mayat dah tunggu dia. Tanah tu turun balik, rapat balik tanah. Runtuh. Ada berlaku sini pun ada berlaku. Gali sebelah dia, dah siap semua, nak tunggu mayat sampai, runtuh lagi. Wah. Kali ketiga kita tunggu mayat sampai je kita taruh. Mayat dah sampai kat kubur, dia gali yang baru, yang nombor 3. Ini kali gali apa jadi pun masuk je. Gali, nampak seekor ular. Besar dia macam kepala unta, kepala dia. Ular tu. Jadi orang ni berhenti. Tak ada digali. Berhenti, ular tu pun masuk celah-celah tanah tu hilang. Orang ni gali lagi. Dah gali, dah siap, terus masukkan. Kalau dia masuk saja, terus kambus. Kambus, dengar jeritan orang yang mati tu. Tolong. Dengar empesan ular tu, tulang-tulang dia berderak-derak, dengar sampai orang baca talqin semua sekali dengar. Ini kisah benar yang berlaku. Tu Nabi kata ular tu nama dia Suja'ul Aqra'. Kalau tuan dengar dalam hadis mana-mana, Suja'ul Aqra'. Sekali dia patuk, berkecai badan-badan semua sekali. Balik semula badan kita. Patuk lagi. Allah. Itu nama dia orang yang pencuaikan semayang. Bukan tak semayang, cuai semayang je. Tak semayang, lagi dahsyat. Cuba kita fikir, sekali tak semayang subuh, masuk neraka 60 tahun. 60 tahun akhirat, bukan dunia. Satu hari dunia, 1000 hari akhirat. Kalau 1000 tahun, berapa kali dunia? Cuba kita fikir. Satu hari akhirat, 1000 hari dunia. Satu hari akhirat. Baik, hukum bagi orang yang meninggalkan semayang. Orang yang meninggalkan semayang hendaklah segera mengqadakkannya. Jadi kita ustaz, masa saya muda-muda mari ustaz, banyak meninggalkan semayang ustaz. Macam mana naik basikal terkangkang-kangkang, pergi dupik raja, pergi bakar, mana pergi berkawan, balik sekolah agama, dah jahaz, naik basikal, mengayau pergi ke bandar pun terkangkang-kangkang, tudung pun tak pakai masa tu, tudung sport aja. Banyak tak semayang, wajib qada. Habis orang yang wajib qada, boleh tak dia buat semayang-semayang sunat? Tahajud ke, duha ke? Boleh tak boleh? Semayang fardu, hutang. Jawabnya, harus dibolehkan. Qada yang sunat kita qada memang azam kita nak habiskan qada. Tiba-tiba mati. InsyaAllah Allah beri kita keampunan. Tiap-tiap waktu kita qada. Semayang-semayang kita yang tinggal-tinggal dulu, berapa tahun kita tinggal, qada. Nasib baiklah orang perempuan ada khid, dia tinggalkan puasa kena qada. Betul? Puasa qada tak? Semayang? Orang khid boleh semayang tak? Tak boleh semayang. Kena qada tak? Semayang tak kena qada. Puasa ke? Kena. Itu kena ingat baik. Beranak kena. Tapi semayang tak kena qada. Kalau itu belas ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau puasa setahun sekali kena qada. Kalau kita tinggalkan puasa. Semayang apa tadi? Orang khid dia meninggalkan semayang tak kena qada. Tapi kalau puasa kena qada. Betul tak ni? Faham baik-baik. Beritahu anak-anak dara kita. Lepas qada, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, tidak lagi kembali melakukan meninggalkan semayang. Dah mula-mula mari dah tinggal, lepas tu kita qada, lepas tu kita istighfar dan berjanji dengan Allah tak nak tinggalkan semayang lagi. Terus buat setiap waktu. Sebab tu kita lepas semayang assalam aja, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu baca apa? Akhir surah Al-Isra.
Qulil hamdulillah illazi lam yattakhiz walada. Buka dalam surah Al-Isra akhir. Lam yattakhiz walada. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Wa lam yakul lahu waliyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Baru istighfar. Carian dalam surah Al-Isra ayat akhir sekali. Qulillahul, tu dia. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan istighfar dulu, baca dulu tu. Qulillahillazil baca. Tengok dalam surah Al-Isra ayat terakhir sekali. Tengok makna dia sekali situ ada. Lepas tu barulah istighfar. Kalau semayang lah nak itu sunat aja, bukan wajib sunat. Kalau lupa terus istighfar pun boleh, bukan tak boleh. Orang yang meninggalkan semayang hendaklah segera mengqadakkan. Apabila segera, jangan tunggu lagi. Segera. Lepas tunai yang fardu, buat qadak segera. Katakan kita zuhur tak dapat semayang, segera kita qadak. Segera kita qadak. Tak kira dalam waktu asar ke, tak kira lah. Kita semayang qadak dia tak kira waktu. Kemudian bertaubat untuk tidak lagi kembali melakukan seumpama itu. Mensia-siakan semayang tidak sekali-kali patut berlaku. Tak patut berlaku. Sebab Allah beri kita nikmat 24 jam. Allah tak tinggalkan kita walaupun 1 saat untuk mentadbir kita. Allah yang menggerakkan kita bercakap, bergerak kita berjalan, bergerakkan kita memandang, memegang, semua daripada kuasa yang Allah izinkan. Mana Allah tak lepas campur tangan kita 24 jam. Kalau Allah lepaskan tak usah banyak, 1 minit aja, jantung kita tak berfungsi, mati kita. Tahu macam ni saya bercakap ni. Allah izinkan. Kalau Allah tak izinkan, macam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam orang makan, memang dia kawan saya cerita. Dia beli ikan pacal panjang seekor, balik nak makan asam pedas. Haji Jalani. Sudah pulai. Bini dia masak. Lah hidang atas meja. Dia pemakan nasi, makan apa, cedok kuah, pegang isi, nak makan mulut erot. Terus tak boleh masuk. Pergi hospital, tak boleh makan. Padahal rezeki dah ada tu. Allah tak izinkan, tak boleh mulut erot, tak boleh masuk. Ada tak? Serta merta ada. Itu contohlah. Sebab itu kita tak boleh tinggal. Kalau Allah tak meninggalkan nikmat rahmat daripada kita, kenapa kita nak tinggalkan untuk taat kepada Allah? Bukan banyak, 1 hari 1 malam 5 kali. Allah janji pula pahala yang besar. Allah janji pula azab yang besar, seksa yang besar orang yang meninggalkan sembahyang. Dan yang melaksanakan sembahyang pahala yang besar. Siapa pemerintah yang tak sembahyang, besok mati dibangkitkan dengan Fir'aun. Fir'aun kan kerajaan yang raja yang tak sembahyang. Siapa yang cari duit dalam dunia kerana tak sembahyang, dibangkitkan dengan besok Haman. Bangkit dengan Qarun. Orang yang cari harta tak sembahyang. Siapa yang hidup dunia, maknanya orang yang berpangkat, yang berkuasa, tak sembahyang, dibangkitkan dengan Haman, menteri-menteri Fir'aun. Siapa yang makan sedap itu sedap, ngaku orang Islam tapi tak sembahyang, besok dibangkitkan dengan Ubay bin Khalaf, orang yang munafik di sisi Nabi SAW. Kan banyak orang yang ngaku Islam tapi tak sembahyang. Ngaku Islam, cakap kafir dia marah. Ngaku Islam tapi tak sembahyang, itu fasik nama dia. Tapi dia ngaku sembahyang wajib tapi tak sembahyang, itu fasik, munafik, fasik. Islam dia zahir lain, batin dia lah lain. Dia tak mau menerima. Kau fasik. Kalau munafik, luar dia ngaku Islam, dalam dia menolak
Islam itu munafik bermuka-muka. Tapi kalau fasik, zahir dia tak tolak, batin dia pun tak tolak, cuma dia tak mau buat. Faham? Ada tak orang dia ngaku sembahyang wajib, tapi dia tak nak buat, sengaja tak nak buat. Kenapa tak buat? Malaslah, penatlah, sibuklah. Itu makna dia fasik, tak senonoh. Kau ngaku Islam, dua dalam Islam, tapi tak senonoh, tak sembahyang. Itu fasik lah, kau tak senonoh. Kalau dia ngaku Islam, batin dia tak suka sembahyang, itu munafik. Kalau dia zahir pun dia kata benci sembahyang, kafir terang-terang. Itu dia ada beza. Itu sebab kafir, munafik, fasik ni mainan pada nama orang Islam baik-baik. Jangan jadi. Yang jadi mukmin atau muslimin, itu saja. Muslimin orang yang ngaku Islam juga, tapi kadang Islam fasik, Islam munafik. Islam juga. Kalau dia mukmin, dia tak ada sifat munafik, tak ada sifat fasik, tak ada. Dia buat apa yang Islam suruh, tinggalkan apa yang Islam larang. Itu mukmin. Muttaqin, naik lagi, yang bertakwa dan sebagainya. Mensiasatkan semayang tidak sekali-kali patut berlaku pada orang beriman. Jika semayang ditinggalkan daripada waktunya itu bukan kerana tidur, maka dosanya amatlah besar. Betul ni? Jika semayang ditinggalkan daripada waktunya itu bukan kerana apa? Tidur. Kalau tertidur tak apa. Kerana awak gini, macam Siti Aisyah, dia bangun pagi, dia terlambat. Matahari dah keluar dah, fajar dah keluar. Dia terus macam tak. Nabi kata semayang. Kerana waktu lambat kau itulah waktu awal kau. Macam kita tertidur, tapi jangan dah bang subuh tidur balik, itu tak cik. Tertidur sampai pukul 7.30 baru sadar. Bangun terus sembahyang. Sali pada subuh rakaat ini adaan, tunai kerana Allah Taala. Itulah waktu tunai kita. Buat itulah waktu kita. Jangan dah lepas Allah dah pukul 7.30 tak sembahyang, berdosa. Tak payah niat qada, kita tertidur. Macam zuhur penat, dah masak cucu balik tertidur. Asar baru terjaga. Faham itu kalau tertidurlah. Jadi dia kata jika semayang ditinggalkan daripada waktu semayang, zuhur tinggal, bukan kerana tidur, maka dosanya amat besar. Sekalipun ia segera mengqadakkannya. Qada tetap qada, dosa tetap dosa. Jangan main-main. Qada tetap qada supaya dosa dia tak kekal. Kemudian dah qada kena istighfar supaya dosa yang ada ni, yang dah lepas, diampuni Allah. Qada supaya tidak mengekalkan dosa. Lagi tak qada, dosa dia kekal. Faham? Tapi kalau awak dah qada, dah tak tinggalkan lagi, tak berdosa. Tapi dosa yang mula-mula main tetap ada. Kena bertaubat, baru dosa yang dulu hilang. Kita qada kerana qada meninggalkan sembahyang, bukan qada kerana menghilangkan dosa. Faham tak? Awak tak sembahyang zuhur, kena qada tak? Tak tinggalkan sembahyang tadi kerana sengaja, bukan kerana tidur, berdosa tak? Sembahyang bab lain. Sembahyang kena qada tak? Awak qada. Lepas qada dosa hilang tak? Tak, dosa kerana meninggalkan sembahyang tetap kekal, melainkan bertaubat. Lepas sembahyang kepada qada, beristighfar pula, bertaubat. Punya susahnya tuan-tuan. Kadang kita qada aja lupa nak istighfar. Itu kita tak nak. Istighfar dan berazam tidak akan mengulangi lagi perkara tersebut. Faham tidak? Itu nama taubat. Kadang kita sedih kalau dalam rumah tu ada orang tak sembahyang. Sekali tak sembahyang subuh, 60 tahun masuk neraka. Sekali tak sembahyang zuhur, seperti membunuh orang Islam 1000 orang. Satu orang kita bunuh orang Islam 100 ekor unta. Dia punya diat dia, denda dia. Kalau 1000, mana kena cari unta?
Lembu pun tak boleh beli 1,000 ekor, kena bayar. Satu waktu Zuhur. Sembahyang asar tinggal seperti merobohkan Kaabah. Macam Raja Habsyah nak merobohkan Kaabah. Alam tara kais, turun ayat Quran, burung ababil baling dengan batu daripada neraka. Raja Abraha. Itulah. Cuba kita tengok, seperti daun yang makan ulat, keriting ke semua, kecut berut semua sekali, hangus. Dia meninggalkan sembahyang asar seperti merobohkan Kaabah. Orang meninggalkan solat maghrib, kalau dia laki-laki, seolah dia berzina dengan emak dia. Kalau dia perempuan, seolah-olah dia berzina dengan bapa dia. Kau rela tengok anak dara kau berzina dengan laki kau depan mata kau? Tentu tak rela. Itu macam tu lah. Tapi kadang kita, anak dara kita tak sembahyang pun diam je, tak faham hukum. Baik orang tua dulu, dia baling anak dia dengan air, dirusnya, marun sembahyang. Dia tak mahu baik kau besok berzina dengan mak. Dosa kau seperti dosa kau zina dengan mak tau, kalau kau tak sembahyang. Orang dulu lain, kita sekarang macam cincai je sembahyang. Tapi sekarang dah banyaklah orang belajar ni, dah banyaklah mahu sembahyang. Tapi banyak juga masih lagi orang yang tak sembahyang. Lebih 50% kat Malaysia ni orang tak sembahyang dalam kajian yang dia buat. Kita tengok dalam rumah kita je lah. Berapa ramai orang yang tak sembahyang kadang-kadang. Kadang satu rumah, laki, bini, anak, cucu semua tak sembahyang. Betul. Ada jumpa tak agak-agak dalam satu kampung? Ada. Kalau laki dia tak sembahyang Jumaat, biasanya dalam rumah dia pun beratlah. Kenal itu saja. Kalau sudah ada suami kat rumah, suami dia tak ada uzur apa-apa, tak nak pergi solat Jumaat, kelangkah memang sembahyang orang rumah tu kelang kabut lah. Tidak sembahyang, kerja tidak baik-baik, bini dia pun tak sembahyang, anak. Kalau suami dia tak ambil berat tentang solat Jumaat, solat lain pun payah. Sedangkan yang dah suami sembahyang Jumaat pun ada anak bini yang tak sembahyang. Lepas tu kita hati-hatilah, doakan suami kita dapat jadi orang yang baik, dapat sembahyang, mudah-mudahan anak-anak dapat ikut sembahyang. Dan kita ada mampu, anak masih kecil, paksa dia suruh sembahyang. Kerana perintah Allah, muru ahlakum bisolah. Perintah anak-anak engkau, orang di bawah engkau mengerjakan sembahyang. Sebab tu mari dah belajar, kerajaan atau pemerintah menanggung beban pada orang yang tak sembahyang. Salah satu sebab rezeki satu rumah tangga kecoh, kacau bilau, rezeki negara kacau bilau. Inilah dia. Satu padanya pemimpin yang tidak melaksanakan sembahyang dan tidak menghukum orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Begitulah sebab tu Sayyidina Abu Bakar ambil berat perang, bunuh orang yang tak meninggalkan solat sampai macam itu. Dia mengacau dunia Allah Ta'ala, musuh Allah Ta'ala. Kesibukan dengan baik, maka dosanya amat besar sekalipun ia segera mengqadha. Kesibukan dengan urusan dunia dan lain-lainnya tidak menghiraukan sembahyang daripada bersembahyang, melainkan tidur atau terlupa. Itu tak apa, terlupa tak apa, atau tertidur. Lepas tu dia qada, mudah-mudahan tidak berdosa. Tapi kalau sengaja sibuk dengan hal dunia hingga tidak menghiraukan daripada sembahyang, itu berdosalah, melainkan tidur atau terlupa. Maka wajib ke atas pemerintah, nampak tu, yang menjaga urusan orang Islam. Siapa sekarang? Barisan Nasional lah. Menyuruh dan mewajibkan sekalian umat Islam mengerjakan sembahyang 5 waktu. Tapi kita tak dengar pun. Dekat TV ada cakap, patut raja ni setiap malam Jumaat bercakap sebulan sekali ke rakyat-rakyat sekalian, solatlah 5 waktu setiap hari. Ada pun ada dengar? Kadang-kadang rajanya pun tak sembahyang pula. Kadang-kadang lah, kita tak tahu misalnya lah. Anak bini dia itu yang kita nak cakap macam mana nak berkat.
Ambillah pemerintah kita dah sendiri dalam rumah tangga. Jangan tu raja negara tu besar sangat. Dalam rumah tangga je anak 5-6 orang pun tak boleh suruh sembahyang. Macam raja dia dah ada mufti sebagai wakil dia. Mufti lah kena cakap, kadi-kadi kena cakap. Kadi-kadi dah lantik ustaz-ustaz ni, ustaz lah kena cakap macam aku. Faham? Dan kau kena cakap pula, kau wakil aku. Jadi tak lepas kita semua sekali. Pada raja, pemerintah, sampai ustaz-ustaz, kadi-kadi tak lepas. Kecuali orang yang sudah bercakap. Itu yang kita tak mahu. Saya cakap dengan awak, saya dah lepas tanggungjawab saya dengan orang-orang yang di bawah saya. Jawab. Awak nak lepas pula, cakap dengan anak-anak awak. Faham? Macam itu baru lepas. Ini tak cakap. Alah ustaz, tahu dia sembahyang. Dia kecil lagi, besok dah besar, tahu dia sembahyang. Dah besar kau nak tegur. Suami tak sembahyang, berani kau tegur. Pasal kau pun dah minat tak sembahyang, macam mana nak tegur dia? Dia asal tak sembahyang pergi solat mak, kau pun ngekor pergi solat mak, sama tak sembahyang. Tak ada rasa apa-apa. Kita makan rezeki Allah tak sembahyang. Rezeki itu menyumpah tau. Sebab itu orang yang alim-alim, dia makan nasi, walaupun kata orang masak nasi campur padi tu tak, padi kan tak boleh makan, terjatuh padi, dia ambil dulu masuk mulut kan baru buang. Dia punya sayangkan rezeki Allah Ta'ala. Kita makan sepah saja tu. Pinggan sampai bersih dia sembahyang, tangan kekit jilat, macam tu dia rapat dengan Allah Ta'ala. Orang macam ni memang sembahyang dia betul-betul. Sebab itu dalam kitab tu faham makna-makna sembahyang. Duduk-duduk tu baca apa makna Allah Akbar Kabira, kan ada tu kan, apa makna doa kunut, sedap tadi. Jadi kita buat sembahyang tu apal makna tu, sedap sembahyang kita. Allahumma hdini fiman hadais. Ya Allah Tuhanku, tunjukkan aku bagaimana orang-orang yang kau beri petunjuk. Sedap tak tu? Sedap tak bunyi dia tu? Wa afini fiman afait. Sihatkan aku ya Allah bagaimana orang-orang yang kau sihatkan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita faham makna ini, yang sembahyang kita jadi sedap sembahyang. Betul, saya suruh beli RM12 tu tak mahal pun, boleh pakai semua hidup. Semua cukup tu, sembahyang sunat ada, doa-doa selawat semua ada. Tak payah nak beli buku selawat, nak beli buku maksurat, tak payah. Dalam tu semua ada. Betul tak? Buka nanti tengok. Awak sini dah berapa tahun dah baca suratul Kahfi, suratul Muluk, betul tak? Ada baca doa dia? Tak ada. Saya pun dulu tak ada. Ini kan ada baca suratul doa dia sedap. Yang dikata siapa baca suratul Kahfi boleh menolak fitnah Dajjal, tu ada doa dia. Modal RM12. Itu untung orang campur, orang belajar. Orang kampung mana dapat macam ni buku ni? Tak dapat, tak pergi belajar. Jadi awaklah wakil-wakil jaran-jaran tetangga besok, ngajarkan orang benda ni, doa kak, ni doanya kak. Kalau rajin tuliskan, suruh dia baca. Nak rajin lagi photostatkan, ni doa suratul Muluk kak, ni doa suratul Kahfi. Dapat tak pahala awak? Dapat tak? Modal RM12. Orang lain beri dia, besok dia beri anak dia, beri cucu dia, doa ni, doa ni. Macam tu lah. Itu sebab saya cakap, saya bermula tadi 10 aja. Orang dapat orang semua dah minta batu pahat 60 habis. Itu tak cukup lagi. Fikir kau tak, sekali orang dah tengok, dia kata untung beli ni, macam-macam ada. Jadi kita bukan apa, beli kitab ni, Nabi kata Istoril kutub turisul ghina. Siapa yang suka beli kitab-kitab agama akan mewarisi kekayaan. Awak baca amal benda tu, dapat pahala tak? Apa ajar orang, dapat pahala tak? Dapat pahala. Itu semua. Awak mati, benda tu tinggal, dapat pahala tak? Anak baca, orang baca. Itu sebab lagi. Modal RM12. Itulah. Tak sama dengan RM1,200 kalau nak kira lah. Jadi maka wajib kata pemerintah yang menjaga urusan orang Islam, menyuruh dan mewajibkan sekalian umat Islam mengerjakan sembahyang 5 waktu. Mak bapak kira pemerintah pada anak-anak orang Islam, kena 5 waktu. Sembahyang berjemaah dan juga sembahyang Jumaat kena suruh.
Demikian juga diwajibkan ke atas pemerintah menyeksakan mereka yang meninggalkan semayang daripada waktunya kerana malas. Menyeksa, menghukum, sebat ke apa, buang daerah ke, ada pula tak boleh naikkan di atas bukit yang tinggi, digolekkan dia masuk dalam tempayan, golekkan dia ke bawah. Tu sampai macam itu. Yang meninggalkan semayang daripada waktunya kerana malas. Kerana malas saja dah kena amaran, kena hukum. Bukan kerana tak buat, kerana malas. Bukan kerana engkar. Bukan kerana engkar bukan. Mereka naklah disuruh bertaubat, suruh bertaubat dan bersemayang. Jika tidak patuh, naklah dibunuh. Nampak tu? Nampak tak? Bukan kita, anak kau tak patuh, kau bunuh anak kau. Tak boleh, kau kena bunuh lah. Kena tangkap. Kenapa kau bunuh anak kau? Dia tak semayang. Saya dah suruh, dia tak nak juga. Dalam kitab kata, naklah dibunuh. Bukan kita yang membunuh. Pemerintah yang lebih besar. Kerana kalau kita bunuh orang, kena tangkap, kena bunuh. Pemerintah bunuh orang tak semayang, dia tak kena bunuh. Kerana atas kita ada pemerintah yang lebih besar. Faham tidak? Tapi berdosa kita. Diperangi. Kalau ada kumpulan yang tak semayang, diperangi. Atau lain-lain hingga mereka mengerjakan semayang. Perang dengan cakap, perang dengan mulut, hingga Nabi kata dia bakar rumahnya. Kalau orang yang dekat masjid tak nak pergi masjid, tapi macam itu perang dia. Kita nak perang dengan mulut pun tak sanggup. Anak tak semayang, mat, bangun semayang. Alah mak ni sibuk dengan semayang, diam. Itu tak perang namanya. Dia lawan, kita lawan lagi. Mayang ni wajib, bangun. Gini. Dia tak nak bangun. Perang lagi sebelum. Dia cakap gini, nak tidur. Kita perang, ambil air pula, perang. Baling dengan air. Bangun dia. Ini kadang-kadang dia tak buat sama mana ada orang sekarang kalau nak tak semayang dia pukul. Jarang lah. Pukul bukan pukul yang menyakiti. Kalau macam kecil-kecil tak kita nak pukul dengan kok bersih macam tu. Kurang-kurang pukul dengan tangan atau rotan yang kecil yang tidak memberi mudarat. Takut tujuan kita menakutkan dia. Kita kata bapak kita tenung je, tak semayang. Dah cabut semua. Pergi kat parit ambil wuduk semayang. Tak payah pukul lagi. Dah tahu. Saya bapak saya bawa teksi balik malam. Kadang saya dah tidur kat pintu tepi. Tanya mak saya, budak-budak dah makan? Sudah. Awak dah makan? Belum. Dia cakap mak, dah semayang budak-budak tu? Mak kita kata dah. Padahal kita belum semayang lagi tu. Dalam hati kata baik betul mak aku. Cakap aku dah semayang. Besok pagi kita tanya mak sampai mak baik mak aku tak semayang pun mak cakap dengan ayah dah semayang. Bukan mak baik, mak kesiankan kau, takut dibantai bapak kau. Kalau mak ada kesian dengan kau, takkan kau tak kesian diri kau sendiri. Kalau gitu besok tak payah mak cakap dengan ayah. Kau tak kesian ke mak membohong dengan ayah kerana nak selamatkan kau. Mak buat dosa dengan bapak kau kerana nak selamatkan kau. Kau pun tak selamat juga. Walaupun mak kata kau semayang, hakikat kau tak semayang, berdosa juga. Walaupun depan bapak kau tak kena terbeling, tapi malaikat hentam tak? Oh ya mak, ya. Lain kali jangan macam tu. Mak tak cakap lagi. Kau tak semayang, mak cakap. Terus kita tak berani. Betul saya dulu kecil-kecil, dah jam 4, saya dah ingat saya lah. Dah jam 4 sekolah agama, saya dah kekal semayang. 10 tahun. Dah jam 4. Pasal, itulah. Kecil-kecil lah soal itu. Kedua kerana saya lah dan besar sikit sampai 2 tahun masuk sekolah Arab. Lagi kekal lah. Dah baca-baca, dah faham mana-mana semayang tu sekali. Berkawan dengan budak sekolah Arab. Lain sikit lah. Ada kita ada sekolah agama. Kalau ada kawan-kawan yang tak ada sekolah agama memang tak semayang lah dulu. Saya tak saya cakap. Mengayuh sana, mengayuh sini. Bersikap sana. Sekolah agama tak nak. Dulu darjah 3 sekolah pagi baru masuk darjah 1 sekolah agama. Betul tak? Sekarang dia 1 pagi, dia 1 agama. Dah jahaz baru 12 tahun. Mana nak faham? Lulus pula dah jahaz tu. Dia ngapal benda tu, pensel keluar, lulus lah. Tapi hati dia tak faham. Hukum hudud lah, hukum meninggalkan sebenarnya tak ada. 12 tahun kau bayangkan.
Kita dah jahaz dulu 18 tahun. Dia ada dah kahwin dah jahaz. Tahu tak? Dia tak datang. Kenapa Mamat dengan Bedah ni tak datang? Dia jadi pengantin ustaz. Kata budak. Setahun nak pesa, dah perut dah besar. Dah jahaz datang. Dia ajuk budak-budak. Kau tak tahu, tentu orang kahwin nak beranak. Pandai jawab kawan-kawan dah. Dah nak beranak masuk dah jahaz. Pasal dulu tak lulus, tak naik sekolah. Pesa dia jam 4 sekolah kamu tak lulus, tak naik. 3 tahun dia jam 4. Nampak tak? Dia 5 tak ada tu dah. Itu sebab sampai dia jahaz umur dah 18 tahun. Itulah dia. Tapi lain. Dia punya cara dia dah tua. Itu yang bagus. Ilmu dapat. Sekarang nak awak kan ada. Siapa yang ada anak dah jahaz sekarang? Cuba angkat tangan. Dia 6, tingkatan 1 naik dah jahaz. Ada tak? Ada kan? 12 tahun. Itu sedih tu. Tapi tak apalah pun nak buat kan. Cucu kita dah habis dah jahaz. Cukup buat paraid tak ingat kata dia. Tak ingat buat paraid, tak ingat. Bapak mati, mak tinggalkan mak bapa tu tak ingat. Budak 12 tahun. Pedih sedih apa nak buat kan baiklah. Demikian juga diwajibkan atas pemerintah menyeksakan mereka yang meninggalkan semayang daripada waktunya kerana malas. Yang malas kena seksa, kena hukum, bukan kerana engkar. Dia tak engkar, dia kerana malas. Itu pun dah kena hukum kerana malas, bukan kerana engkar. Kalau engkar dibunuh, dah kafir. Mereka hendaklah disuruh bertaubat. Itu dia. Menyeksakan diri dia supaya bertaubat dan bersemayang. Jika tidak patut, hendaklah dibunuh atau diperangi atau lain-lain hingga mereka mengerjakan semayang. Sebelum bunuh, suruh taubat. Dan dia melawan, kita perang dia. Masuk ke penjara ke, gitu gini, buang ke negeri dia ke, buang daerah. Ni kau cakap hukum tu pemerintah marah kita, tapi hukum ni dia kena buat lah. Dia kena buat. Tapi sebelum kita buat dulu, anak-anak kita suruh dia dulu. Kita seksa dia dulu sikit, cubit ke, seksa telinga dia ke, suruh dia dengar kita bercakap. Mak ni menyeksa aku je, saya cakap je. Betul. Macam seksa daripada dia. Kita betulkan dia. Itu dia. Bukan belum lagi pukul bantai, bukan. Kita suruh dia. Betul, anak 7 tahun kena suruh semayang. 10 tahun kau tak semayang juga, pukul. 3 tahun. Takkan 3 tahun kita tetap waktu cakap dia tak mau dengar. 1 hari 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Faham? Sebulan berapa? 150 kali. Setahun kali 12 berapa? 3 tahun 7, 8, 9, 10. 3 tahun. Beratus ribu dia dengar semayang mat. Agak-agak termasuk tak dalam hati dia? Dia cakap sekali, lepas tu taram tak cakap. Semayang mat. Besok cakap lagi. Semayang mat. Anak dia cakap, mak saya bukan tak nak semayang, tapi mak ni saya je mak suruh semayang. Abah tu tak semayang, mak tak suruh. Dah, kita dah sebut salah pula. Betul tak? Tu abah bukan kewajipan mak suruh, mak nasihat aja, dah nak cakap. Kau ni bawah jagaan mak kena suruh. Macam abah, kalau mak tak semayang, abah kena suruh. Habis apa tak suruh pun mak semayang, mak tahu kewajipan mak semayang. Kalau mak engkar, bapak engkau tanggungjawab dia, kena marah mak, kena suruh mak. Habis mak tak marah abah, abah ni dia lebih perintah lebih besar pada mak, wajib mak nasihatkan aja. Pukul tak boleh. Tapi kalau mak tak semayang, ayah boleh pukul. Faham? Tapi macam itu yang tak menyakiti. Lepas tu kita gini, kita ikut cakap Nabi, suruh je insya-Allah. Kita semayang ni, cucu kita kecil. Cucu saya yang kecil tu umur dia dalam 2 tahun, baru dapat adik 1, 2 tahun. Semayang, masa saya semayang dulu masuk dalam
kelengkang kita pada belakang. Masuk sodok dia sujud tu. Mula jauh, kena sampai pada bontot kita dia masuk. Sebaik pakai seluar dalam. Sekarang dia tak, dia dah besar dia berubah. Kan kita semayang, songkok taruh kat atas sejadah tu. Tepi katil tu kita duduk. Kita naik atas katil tu, baring, lupa nak tutup sejadah tu. Dia nampak, ayang. Dia pun menyarap terus semayang. Bukan dia rokok, dia menyarap. Songkok dia pakai songkok semayang. Mak dia kata salah, bangun dia boleh buat. Dia buat. Boleh rokok pula. Sujud mendongeng. Tak kira janji dia tahu semayang. Itu kalau kita didik dia macam ni. Tak kepala dah pandai dah kat dua-dua. Tidak dulu. Kalau tak didik sampai tua pun gini semayang. Tak betul. Itu sebab didikan semayang ni didikkan daripada Allah. Nak didik kita jadi orang yang beradab, jadi orang yang berdisiplin, jadi orang yang bersih, jadi orang yang berkasih sayang. Semayanglah. Pasal apa? Parti semayang apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu inti semayang. Memberi kesejahteraan kepada masyarakat dan diri kita sendiri. Selamat sejahtera atas kamu. Itu maknanya. Aku tidak menyakiti kamu. Apakah kita beri salam. Faham tidak? Itu maknanya jadi hubungan baiklah kita. Itu kita kena ingatlah. Jadi kita kalau ada anak yang tak semayang, ibu-ibu yang sedih kalau kita mati meninggalkan anak yang tak semayang, kita tak pernah suruh dia pula. Memang azab kita dalam kubur lah. Lain kita dah suruh dia tak semayang. Apa nak buat kan? Ni kita tak pernah suruh dia semayang, tak pernah marah dia tak semayang. Kita cuai. Sedangkan itu perintah Allah. Suruh dia semayang. Ni suruh pun tak nak. Kita siang-siang dah melawan Allah Ta'ala. Tak nak suruh. Kata orang Negeri Sembilan, anak tak lulus SPM, sebat, siap. Anak tak semayang, sonyap. Tak cakap. Diam. Anak tak lulus SRP, sebat. Anak tak semayang, senyap. Itulah. Sebab tu kita rumah kita dulu memang bising. Maghrib mak kita bising, bapak kita bising, terjerit-jerit. Mayang kita dengar sebelah. Wah, orang macam engkau tu lah tak semayang, mak engkau menjerit sampai rumah aku tahu. Tergeram kita. 4-5 orang adik-beradik mengayau maghrib. Ada TV pula dulu nak ngadap TV. Tapi alhamdulillah mak saya berjaya dia. Maghrib tutup TV. Mula marah anak kita. Ganti dengan kerja lain. Telaki Quran. Mandi siang baca Quran. Baca adik-beradik. Lepas tu mak kita ajar. Saya jarang ajar anak saya tentang Quran. Sekali-sekali je mak bini saya. Begitu. Saya pun gitu juga. Bapak saya jarang. Malam dia nak tidur ada. Cuba baca surah ni. Gini. Baca. Adik saya baca apa tu? Anak panah dia baca. Anak panah. Mana anak panah? Fa'in nahu, bukan anak panah. Apa? Untuk tahu fa'in nahu. Untuk dulu dia dengar pun dia dah faham. Adik saya baca lagi. Sesungguhnya daun mentangor boleh dibuat tikar. Kau tengok betul-betul mentangor ke apa? Bapak saya baca. Mengkuang bukan mentangor. Mentangor. Tu dulu dia dengar dia dah faham lah. Dia ambil hati dengar nak kita baca. Dia tak nak baca, tak ada dengar. Itu sebab itulah. Daun beza. Kalau kita cakap orang tak semayang, hukum sampai dibunuh, orang tak percaya. Betul tak? Ini pemerintah. Haram dan berdosa bagi pemerintah dan orang-orang besarnya. Orang besar tahu. Cuba tengok betul-betul. Haram dan berdosa. Berdosa, haram lagi bagi pemerintah. Faham tak? Dan orang-orang besarnya. Kalau pemerintah dan rumah tangga bapa. Orang besar siapa? Mak, abang kepada adik. Itu kira orang-orang besar. Kalau kerajaan, raja, menteri-menteri, itu orang besar. Faham tak ni?
Bagi pemuda orang-orang besarnya berdiam diri terhadap mereka yang tidak tahu mengerjakan sembahyang. Batu kerajaan buat sekolah agama. Batu Johor ni untung ada sekolah agama ada apa. Kalau anak-anak kita pergi kerja di Kuala Lumpur, orang tanya, kau dari mana? Daripada Johor. Orang Johor je, kita tahulah kata dia, tahu sembahyang, tahu. Betul tak saya cakap? Tanya gitu, dia hormat kita. Kau kena orang Johor. Orang Johor dululah, sekarang banyak lagi yang tak sembahyang, yang tak sekolah agama. Dulu, kalau agama ni memang wajib lah, tak sembahyang. Bukan bapak kita marah, orang kampung pun sembahyang. Pun marah, kau tak sekolah agama ke? Betul tak? Tak ada tak boleh sekolah agama mesti sekolah. Orang lain jumpa kita pergi kedai pukul 3 petang, 3.30. Kau tak sekolah agama ke? Tak, ya penat. Tak boleh, semua agama mesti sekolah lah. Sok mati susah, jadi hantu gini-gini. Sembahyang ni wajib, sekolah agama ada belajar sembahyang, gini-gini. Nampak tak? Beza. Orang lain pun marah kita, tak payah bapak kita. Ambil berat masyarakat pada anak-anak orang Islam tentang agama. Dululah. Sekarang dia sendiri pun tak sembahyang, nak tegur orang apa. Dia maghrib, budak-budak pergi warung. Dia nak tegur, kau tak sembahyang? Kau pun terkedarah kan dia, kau tak sembahyang juga macam mana? Itu sebab warung-warung yang dapat berkat macam di Kuala Lumpur, mana warung-warung yang faham agama, maghrib dia tutup sekejap. Pekerja dia ada semua. Dia kata, pakcik, waktu ni, waktu maghrib, saya berhenti buat air semua sekali. Jadi pakcik kalau nak sembahyang, boleh sembahyang ada bilik sembahyang. Saya berhenti tak masak, tak goreng-goreng, tak ada. Saya berhenti 15 minit. 15 minit. Berhenti sembahyang. Lepas tu dah berhenti 15 minit, tujuan dia beri orang sembahyang. Dia gila-gila masak. Berkat warung tu. Tu yang kita cerita ada warung orang Arab tu ya. Orang berderet-deret nunggu nak makan. Itulah dia. Berderet-deret nak beli makanan dia kerana dalam istiuk tu. Arab tu pasal pekerja dia belakang ada surau. Orang tak nunggu-nunggu ada surau. Dia tak berdosa, surau ada. Itu dah ada berkat. Sebab kita tukang goreng pun tak sembahyang, padahal api depan mata dia tu. Goreng, kuali tu naik api. Ada tak? Saya tengok dekat pergi ngajak Segamat, berhenti dekat apa tu, apa nama tempat tu, sebelum sampai Segamat. Sebelah ada masjid, sebelah ada warung. Kita dah jamak ni kan, jamak takhir. Jadi berhenti-berhenti kita makanlah. Ni makcik tak sembahyang. Makcik duduk mana? Sini. Tak sembahyang. Tak apalah sekali. Makcik, pakcik semua duduk kampung. Macam kita boleh jamak. Dia tanya, awak tak sembahyang? Saya jamak makcik. Saya nak pergi Segamat. Lebih daripada 50 batu. Diam je. Dia boleh tak sembahyang. Orang ramai. Tukang masak terus. Api naik. Masuk kuali naik. Depan mata api. Tak sembahyang. Tak takut lah. Padahal sebelah tu masjid. Kau hormatlah sikit. Makcik, pergi masjid tu makcik. Tak datang sudahlah. Ni maghrib saya nak goreng ni, malu saya makcik. Maghrib stoplah dulu. Kalau boleh maghrib, tutup. Jangan singgah maghrib. Lepas tu boleh. Ni dia nak rezeki, nak ikut kuasa dia. Pun tak kaya juga. Pasal lambat pakai amat tu dia tengok. Asal berapa ramai yang sembahyang, berapa ramai yang tak sembahyang. Beza dengan saya dulu menjaga pasal lambat. Saya menjaga pasal lambat juga. So, daripada pukul 12 saya menjaga sampai pukul 6 petang. Zuhur je. Zuhur je daripada belakang dah datang. Halo, sembahyang. Suruh Pak Yani yang depan sekali tu. Pak Yani tahu? Pak Yani Jomping kan? Suruh yang depan tu semua kebanyakan duit budak-budak pasal lambat tu. Derma kumpul-kumpul beberapa tahun. Dan baru kerajaan bantu separuh. Duit makcik-makcik yang semua sembahyang makcik-makcik tu. Dengan telkong tu masuk. Kalau asar penuh sembahyang. Dia tengok dia pergi. Dia tengok dia punya, dia pergi. Dia gila-gila. Kemudian kita pungut tabung. Ada beri RM10 sekali, RM20 seminggu. Duit tu kita kumpulkan. Masjid tu buruk dulu.
Masjid Pak Yani tu. Itu saya ingat terkesan budak-budak niaga. Tapi kerti sembahyang. Sekarang lah payah sangat lah. Dia tanya anak saya tu, payah bah sekarang. Tak jaya. Bulan puasa. Kereta di sebelah, dia nonggang air saja kata anak saya. Pukul 4, pukul 5 tu. Kalau berniaga pasar pagi, pasar apa nama tu? Pasar tani kan. Saja dia pusing belakang tu. Perempuan baik, lelaki baik. Perempuan mungkin ada khid tak bagaimana. Tapi kalau dah tua perempuan tu ada khid apa? Yang jantan tu sama masuk dalam kereta. Tak ada, tak tahulah. Dia tak malu orang tak sembahyang. Dia nak cari rezeki Allah. Dia tak ada. Cari rezeki Allah. Sebab tu kita nak cari rezeki Allah, kita mesti berniaga dengan Allah dulu. Bayang buat solat duha. Beritahu untuk anak-anak orang yang berniaga ni. Tidak berniaga dengan Allah, berniaga dulu dengan Allah. Baru boleh berniaga dengan hamba Allah. Baru Tuhan beri rezeki. Tengok doa sembahyang duha apa? In kana rizqi fis sama fa anzilhu. Betul. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Di langit turunkan, di bumi keluarkan. Kalau jauh dekatkan, kalau haram bersihkan. In kana ba'idan fa qaribhu. Jauh dekatkan. Tak ada orang tegur hati datang nak beli kita punya barang. Itulah. Ini tak nak berniaga dengan Allah. Kita konon kita cari rezeki macam bapak kita punya. Kan Allah punya. Begitulah maknanya. Lepas doa tutup. La haula wala quwata illa billahil azim. Aku tak ada daya ya Allah. Berniaga ni pun bergerak pergi berniaga ni pun dengan izin kau. Kalau gitu kau aturkanlah rezeki aku yang sebaik-baiknya. Walaupun dapat sikit tapi berkah. Dapat banyak buat benda yang maksiat tak berkat juga. Itulah. Ada sebab tu kita ada bergantung dengan Allah. Haram dan berdosa bagi pemerintah dan orang besarnya berdiam diri terhadap mereka yang tidak tahu mengerjakan sembahyang. Bukan tak sembahyang, tak tahu je dia dah kena berdosa. Lepas tu kerajaan kena buatkan masjid, buatkan tempat sembahyang supaya dia lepas raja ni lepas dia punya dosa, dia dah suruh sembahyang. Aku dah sediakan tempat sembahyang, takkan nak angkat kau pergi masjid. Orang kampung imam-imam dah beritahu, kadi dah beritahu suruh sembahyang. Aku dah izinkan sembahyang, dah lantik tuan kadi, lantik mufti, lantik pak imam. Betul tak? Lepas tu imam kalau orang kampung tak sembahyang jemaat, dia kena pergi rumah. Beritahu, sembahyang mat, sembahyang. Tulis surat pada dia. Saya khabar ke satu masjid tu banyak orang tak sembahyang. Cakap tulis nama-nama yang tak sembahyang tu dekat dinding masjid besar-besar. 20 orang tulis. Kira tulis kami jemaah mengalu-alukan sekalian untuk mendoakan mereka-mereka yang tidak sembahyang ini membuat solat hajat pada malam Jumaat akan datang. Sila datang ramai. Takut dia. Orang nak sembahyangkan aku, dia takut aku sebelum tu. Nah, ada kesan dia. Dia tengok, orang cakap, Mat, nama kau dekat dinding masjid, Mat. Kenapa? Orang nak sembahyang hajat bagi orang-orang yang tak ada sembahyang jemaat ni. Iya ke kata dia? Wah, besok-besok kau datang lah, aku datang lah. Datang dia. Dia datang, ambil pensil, digaris nama dia. Itulah kita tengok. Itu tanda cara kita lah, cara masing-masing. Dulu kerajaan ada buat, siapa yang datang sembahyang jemaat, ambil nama, masuk dalam tong. Ada nama dia, tulis kertas, masuk. Tulis kertas, masuk. Sekarang dah tak ada lagi dah. Dulu masih kecil-kecil ada. Sekarang buat-buat itu tak sembahyang orang. Nama masak legau. Lakum dinukum waliyadin. Mana boleh macam tu. Dan mereka tidak dibenarkan sama sekali lalai. Jadi bapa, mak, pemerintah tak boleh lalai dalam urusan umat, dalam urusan anak, urusan keluarga, dalam bab sembahyang. Jadi kita dulu kecil-kecil, mak kita dah ajar sembahyang. Dia dah nampak kita sembahyang. Jadi dia tak lalai. Kalau dia dah besar, dia dah tahu buat. Oh, dulu mak aku buat gini. Sama. Ni kalau mak tak jadi contoh dia dalam rumah tangga, macam mana anak-anak sembahyang? Lepas tu kalau mak tak pakai telekung, anak memang tak pakai telekung punya. Jamin je lah dulu-dulu mana ada. Cuma kadang anak-anak yang sekolah jauh-jauh, sekolah Arab jauh-jauh tu balik pakai telekung. Mak dia termenung. Cuma mak terai pakai, dia terai. Anak jadi contoh pula. Tapi kalau mak dah pakai,
mak pakai mesti mak tahu kewajipan. Si marah kalau anak tak bertudung, tak semayang dan sebagainya. Laki itu juga. Kalau laki tak semayang, nak suruh bini cakap abang pun tak semayang, suruh orang. Habislah. Suruh anak, abah pun tak semayang, mak. Abah beberapa kali dah jumpa jemaat tak pergi pun, aku barulah setahun. Jumpa semayang jemaat. Abah berpuluh tahun tak semayang ke, nampak ada rumah je. Jadi kita sedih dengan, sebab tu kena wajib doa lah tuan-tuan. Bagaimana Nabi Ibrahim doakan zuriat-zuriat dia mengekalkan semayang. Kita juga lepas semayang doakan anak keluarga kita jadi orang yang tidak lalai daripada semayang. Ini tak nak cakap dengan Tuhan. Cakap dengan Allah, jadikan keluarga aku yang mengekalkan solat ya Allah. Itu saja. Tak boleh ke? La haula wala quwata illa billah. Aku tak ada daya dan upaya ya Allah. Inilah bercakap. Kau pimpinlah keluarga aku ni. Jadilah mudah-mudahan. Anak dah besar-besar, kita doa aja insya-Allah. Itu sekurang-kurang. Demikian juga dalam segala urusan agama yang lain. Ada tutup aurat, makan, minum sebagainya. Contohnya zakat, puasa dan lain-lain. Termasuk sembahyang. Anak kita ada duit banyak, perintahkan dia supaya buat zakat. Tunjukkan dia supaya dapat buat korban. Macam itulah. Tunjukkan dia sedekah. Kau ni laki bini nak kerja. Sekarang kalau cikgu dua-dua sebulan lebih kurang 7,000. Kalau dia dah kerja 10 tahun dah 3,500 gaji. Anak 1-2 sebulan 7,000. Mewah tak agak? Kenapa tak nak sedekah nak? Buat sedekah, kumpul duit, pergi haji, pergi umrah. Begitulah dahsyatkan anak-anak kita. Buat korban setiap tahun. Ini kita pun saja juga. Itu tadi tanggungjawab kita bukan sembahyang aja. Juga zakat, puasa dia. Engkau ni dah makan mewah, makan sedap. Sekali Allah uji sebulan tak makan siang pun kau dah tak nak puasa. Tak patut. Kasihan kan dia kalau hari lain mak dulu susah makan sayur sawi, ikan kering, ikan bilis. Tapi abah kau dengan mak puasa dulu. Engkau ni dulu masa kecil-kecil kau puasa. Dah besar dah mewah ni, mak nampak bulan puasa pun kau makan laki bini kat rumah. Ada. Bulan puasa pun kau masak juga sedap makan. Tak boleh ke sebulan tahan sikit? Lepas buka makan yang sedap-sedap. Ni kau tahan tak puasa nak makan, tak boleh. Ambil berat tentang benda-benda yang macam tu. Cucu-cucu kita kena ambil berat. Ini tanggungjawab sebagai orang Islam. Termasuk juga hukum-hukum yang lain daripada sembahyang. Ini memang beratlah tuan-tuan. Salah sembahyang, saya pun cakap dengan keluarga saya pun memang kena saya ingatkan juga. Jangan tak ingatkan. Betul anak-anak balik, kita dah ada anak-anak besar-besar balik kalau anak tu sembahyang. Ini betul kenyataan. Kadang dia balik. Mak sembahyang sekali, nampak? Dia berturun kat bawah, dia bentangkan sejadah. Jadi kita sebagai bapa berjemaah juga dengan dia. Kalau tak ke masjid, dia balik jemaah juga sama dia. InsyaAllah berjemaah. Dia minat, mak sembahyang mak. Anak-anak dia bangun sembahyang. Bangun sembahyang. Kita rasa menitik air mata, tahu. Dalam dunia kalau kita dah dapat campur dengan anak-anak yang sembahyang, akhirat lebih lagi. Ni kadang kita sembahyang seorang, anak cucu tak sembahyang, kita diam. Kalau dah cakap lain juga. Dah cakap ustaz tapi dia tak, tu lain cerita. Kita dah cakap ini langsung tak cakap, dia sembahyang seorang je bapak dia, anak bini tak sembahyang dia. Diceritakan hadis Nabi SAW, satu orang suami warak orangnya tapi tak ambil berat tanggungjawab tentang sembahyang dan perkara lain terhadap keluarga dia. Kalau ditimbang dia punya jahat baik, pahala dia sebesar gunung punya banyak. Syurga, dia pun pergi syurga. Dah sampai nak dekat surga, dia dengar suara jeritan. Ayah, abang, kata bini dia. Malaikat tanya dia, itu suara siapa tu? Suara orang rumah saya, bini saya dan anak-anak saya. Kenapa? Malaikat kata, dia minta tolong kerana dia nak pergi ke neraka. Kenapa dia masuk neraka? Kerana dia mengabaikan agama. Semayang tidak, apa tidak, makanya.
Sekarang Allah Ta'ala perintahkan engkau berhenti dulu. Ambil pahala-pahala engkau kerana engkau tak pernah didik dia, perintah dia, suruh dia buat kepada agama. Sekarang Allah suruh ambil pahala engkau, beri pada dia. Dulu kau beri tanggungjawab, kau tak nak. Sekarang pahala kau tadi beri pada anak bini kau, dosa anak bini kau beri pada kau. Bagi tengok. Sekali timbang semua tak cukup. Dosa bapa, dosa anak isteri, suami ambil, pahala suami anak isteri ambil. Timbang balik semua tak cukup. Kulluhum finnar, semua masuk neraka. Waktu kita nak buat baik, jangan buat sorang-sorang. Faham tak? Kena ambil tahu orang-orang di bawah kita. Kena ambil tahu. Kalau kita dah boleh sembahyang, anak kejutkan sembahyang. Saya pagi tadi badan sakit, bini kejut sembahyang. Dah pukul 6.15 minit. 6.24 minit. Wak bangun sembahyang, dah sembahyang belum? Itu sebab. Mana kena ada ingatan. Walaupun bini ingatkan suami ingatkan isteri, anak ingat, cucu balik ingatkan. Kalau dah biasa kadang cucu katanya, mak tok dah sembahyang, mak tok. Budak baru 10 tahun. Dia tahu bapak dia maghrib, mak tok dah sembahyang katanya. Kadang dia balik, atok dia buatkan kopi apa petang-petang. Atok dah sembahyang. Cari nak tumpang sembahyang. Pendek perkataan sembahyang ni dengarkan anak-anak. Kalau bolehlah, dia tahu apa itu sembahyang. Tahu. Ini kadang anak dah besar perkataan sembahyang pun tak dengar dalam rumah. Nak tengok perbuatan dia lagi tak ada. Macam mana? Perkataan sembahyang pun tak sebut dalam rumah. Ada kalau rumah orang tu memang tak sembahyang, dia tak sebut lah. Saya dah tengok. Dia tanya, mak kau sembahyang? Tak ada, tak ada lah. Abah pun tak ada juga. Pernah tak dia cakap suruh sembahyang? Tak sebut pun sembahyang. Nampak? Pernah tak sebut sembahyang. Budak-budak sekolah kita tanya dia. Bukan kita nak ambil tahu rumah orang, tapi kita nak ambil keadaan. Kalau kita tak nak sebut perkataan, kalau kita makan, faham tak? Bang, beras dah habis. Sebut tak? Ni kita tak pernah makan kat rumah. Makan kedai je. Pernah tanya, beras dah habis? Tak ada. Kalau lelaki yang biasa makan kat rumah, dia tanya tak? Nari nak beli lauk apa? Beras ada lagi tak? Dia nanya kita itu. Pasal dia tahu makan. Macam ke orang tahu sembahyang, dia tanya. Dah masuk waktu belum? Betul tak? Laki bini kan tanya, bang, dah masuk waktu sembahyang bang? Dah dengar azan? Macam tu. Ini tak ada. Sama-sama tak sembahyang, nak sebut sembahyang dia pun tak. Allahu Akbar. Tengok wayang sebut. Tengok TV, cerita sini, cerita ni. Itu sebab kita kena doa lah tuan-tuan. Ibu-ibu, saya pesan doa lah. Allah mahfaz qulubana wa hafaz quluba auladana wa abna'ana wa zurriyatana minal amalin soleh. Mana lembutkanlah hati anak-anak aku ya Allah, zuriat-zuriatku, orang yang dapat mengerjakan sembahyang dan beramal amal yang baik. Itu doa kita. Dah cakap Melayu je tak apa. Lepas sembahyang angkat tangan, lepas tu tutup la haula wala quwata illa billahil azim. Mudah-mudahan kita tengok berubah berlaku dalam rumah kita. Suami kita mula nak sembahyang, anak-anak itu berkat doa kita je lah. Tapi nak kena rapat dengan Allah Ta'ala. Kerana dia tu hamba Allah. Tahu? Allah yang memberi dia sesuatu. Jadi kita rapat dengan Allah. Walaupun kita dah sembahyang, doa kepada dia supaya sembahyang. Ini kita kena ingat tanggungjawab. Saya memang ingatkanlah awak semua kalau boleh, kita sama-sama jangan meninggalkan sembahyang. Cukup sampai sini. Setengah 10. Jadi besok kita ambil memelihara segala jenis sembahyang sunat. Jadi sembahyang wajib kena buat. Sembahyang sunat kena jaga. Jaga jangan sampai tak buat. Sembahyang fardu wajib buat. Sembahyang sunat kita jaga dia, kalau tak jaga rugi. Macam makan nasi wajib. Lauk dia sunat. Kena jagalah. Asyik ikan kering sayur sawi, ikan kering sayur sawi. Mana boleh?
Jagalah lagi tak ada ikan kering pula, ikan bilis. Dari sayur sawit tak ada sayur bendi. Tukar-tukarlah. Supaya sunat kita juga. Jangan buat dia aja buat, kau dia tak nak buat. Tiap waktu ada kau daripada dia, buat. Kena ambil berat kita dia. Jaga segala jenis sembahyang sunat, memelihara segala jenis sembahyang sunat. Pelihara macam mana? Berhati-hati, semak, jaga. Buat bagaimana kita buat solat fardu, begitu juga kita menjaga sembahyang sunat. Kadang kita sembahyang fardu kita kau jaga. Sembahyang sunat dia cincai dia. Tayat apa? Tayat pun tak habis baca sampai Allahumma salli Muhammad wa ala alihi cukup. Tapi sembahyang fardu bukan main. Sembahyang fardu baca Allahu akbar kabira walhamd. Sembahyang sunat tak payah. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Ini yang kita kata tak jaga sembahyang. Padahal sembahyang juga. Cuma hukum saja. Cara sembahyang sama. Kalau kau baca doa iftitah Allahu akbar kabira, sembahyang fardu hukum dia sunat. Hayat sembahyang sunat pun sunat hayat juga. Sembahyang fardu kemain Rabbi firli, dah belajar warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sembahyang bab dia Rabbi firli warhamni wajburni. Sama, tak boleh. Sembahyang ni mesti jaga bacaan wajib sama. Apa jenis sembahyang, semua cara-cara dia sama. Faham tidak? Sebab itu besok kita belajar memelihara akan sembahyang-sembahyang dan ulama tahu banyak orang sembahyang fardu dia jaga, sembahyang sunat dia tak jaga. Tak jaga. Cincai-cincai je lah. Betul tak? Betul. Allah, makan tengah hari jaga-jaga, minum petang lebih kurang aja. Padahal makan juga. Begitulah. Faham? Nak pergi bandar, kami jaga. Allah, dengan lelaki, ketiak pun tak basuh. Macam tu lah juga. Tahu juga orang. Laki dia lenyaknya abang tidur. Lenyak apa aku nyedut ketiak kau busuk tu. Tahu juga orang. Itulah Jadi kita niatlah. Jadi kita kena jaga sama. Maka kita macam Kiah ni buat air kopi macam ni. Beri Ustaz Sulaiman pun macam mana yang dia buat dekat rumah lah. Tak? Alah Ustaz Sulaiman lebih kurang je lah. Kopi malam tadi buai panas je kata. Kasi Ustaz Sulaiman tahu, tak boleh. Ini sunat. Kena jaga macam yang begitulah juga perkara-perkara lain. Faham tak? Kita makan nak sedap, nak beri orang pun yang sedap, jangan lebih-lebih. Pertama bulan Ramadan, berkacang dah tak habis, tinggal kuah je kasih orang. Nabi cakap sunat kuah dia, amboi mak, sunat lebihkan kuah biar semua merasa, tapi jangan isi tak beri. Kau tapis semua kacang tu, kacang kau tinggal kuah je. Nabi suruh lebihkan kuah, yang lebih kasih orang. Itu kuah ajar. Begitulah juga sembahyang. Yang sunat, yang fardu kita imbangkan. Cuma hukum saja. Yang sunat buat dapat pahala, tak buat rugi. Yang rugi ni yang kita betul-betul jaga. Macam yang wajib dah memang fardu. Faham? Memang fardu kau kena buat. Yang sunat ni menjaga dia. Jadi sembahyang yang sunat dia punya untung dia yang sunat. Tahu? Belajar ni wajib. Yang sunat dia apa? Beli kitab. Duduk jangan berbual-bual. Macam itulah. Faham tak? Itu yang sunatnya. Ni yang wajib pun tak ada kitab, yang sunat pun tak ada, macam mana nak belajar? Tidurnya. Wallahu a'lam. Jadi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ij'al lana min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli bala'in afiyah ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang belum dapat lagi ni buku ni? Berapa orang lagi nak? Ada yang nak lagi tak nak?